Saya nak masuk tentang isu ini yang disebutkan oleh Ustaz Abu Syafiq juga tadi, tentang takfir. Ustaz Abu Syafiq sebut tentang bagaimana ulama-ulama Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah ataupun menyesatkan Asy'ariyah ataupun mengatakan Asy'ariyah dan demikian dan demikian. Ini saya nak sebut dengan jelas. Pertama, mengatakan seseorang itu terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah, semua orang buat. Asy'ariyah kata orang lain keluar, Salaf kata orang lain keluar, Maturidi kata orang lain keluar, semua orang buat. Tetapi nak melihat ekstrimnya apabila mengeluarkan orang daripada sempadan agama ini. Kalau tuan-tuan boleh lihat apa yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam Durar Saniyah, dia menyebutkan, ma dzukira lakum anni ukaffira bil umum fahadha min buhtanil a'da. Apa yang telah disampaikan kepada kamu bahawa aku mengkafirkan manusia semewang-mewangnya, itu adalah tuduhan palsu. Kata bin Bas, mufti Saudi yang lepas, laisa min ahli ilmi salafiyyin man yukaffir haula alladhi dzakartumuhum. Tidak ada ahli ilmu salaf yang mengkafirkan orang-orang yang kamu sebutkan, ulama-ulama besar, An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Fauzan. Katanya, wa nahnu la na'lam anna ahadan min ahli sunnah nasaba al-asy'ariyah wal maturidiyah ila al-khuruj 'anid din wal muruqi 'anil millah. Kata Saleh Fauzan, tokoh besar Salafi ataupun Wahabi pada ketika ini, kami tidak pernah mendengar seorang pun daripada ahli sunnah yang mengatakan Asy'ariyah dan juga Maturidi terkeluar daripada Islam. Ini perkataan tokoh-tokoh besar mereka. Apabila Saleh Fauzan mengulas tentang dua orang ulama besar, Ibn Hajar dan juga An-Nawawi, yang sebahagian pandangan mereka sama dengan Asy'ariyah, katanya fahuma imaman jalilan mawthuqan 'inda ahli ilmi. Kedua-dua mereka adalah dua orang imam yang dipercayai di sisi ahli ilmi. Tuan-tuan, takfir, saya bukan nak kata Ustaz Abu Syafiq salah bila kata orang lain kafirkan orang. Tak, dia tak salah. Takfir memang berlaku. Memang berlaku. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari, ini contoh. Saya tak kata Asy'ariyah suka kafirkan orang, tapi berlaku dalam sejarah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari telah mengkafirkan Ibn Battah, sebagaimana yang disebut dalam Ibn Jauzi dalam Al-Muntazam. Ada lagi teruk daripada itu, Najmuddin Al-Khabushani. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi membuka Mesir, Najmuddin Al-Khabushani, seorang tokoh besar Asy'ariyah pada ketika itu, apa dia buat? Dia pergi ke kubur Ibn Kizani, gali kubur tu. Kau Salafi, kau tak boleh duduk sebelah Imam Syafi'i. Keluarkan dia, tanam di tempat lain. Dan katanya, ya la yakunu siddiq ma'al zindiq fi mawdu'in wahidin. Dia kata tak boleh siddiq duduk sebelah zindiq. Tak boleh orang yang bercakap benar duduk sebelah pendusta di satu tempat. Itu tokoh besar Asy'ariyah. Tapi apakah semua Asy'ariyah? Tak. Itu satu orang Khabushani. Orang lain tak terlibat dengan dia. Demikian juga Abu Bakar Al-Maghribi Al-Asy'ari. Apabila dia membacakan ayat, ma kafara Sulaiman walakinnal syayatin kafaru. Dia kata ma kafara Sulaiman, Ahmad bin Hanbal tak kafir, walakinna syayatin kafaru, pengikut Ahmad bin Hanbal kafir. Tuan-tuan, kalau kita main permainan ni, Ustaz Abu Syafiq bawa contoh Salafi kafirkan orang, saya bawa contoh Asy'ari kafirkan orang, bila nak habis? Kemana hala tuju kita? Sebab itu saya sebutkan daripada awal, isunya bukan mazhab, isunya adalah pendirian manusia itu sendiri. Apabila dia ekstrim, dia perlu dibantah dan dia perlu ditentang. Ada orang lagi teruk pada tu. Semua yang kita baca tadi ekstrim kerana fahaman. Fahaman kau tak betul, aku kata kau kafir. Sama ada tafsiran dia betul ataupun tafsiran dia tak betul, itu perkara kedua. Tapi ada orang lagi teruk pada tu. Dia kafirkan orang semata-mata kerana orang tak nak kafirkan musuh dia. Siapa orang tu? Abdullah Harari, guru kepada Syekh Abu Syafiq. Kata Abdullah Harari, fal'ajabu min Ali Jufri. Aku rasa pelik dengan Ali Jufri. Alladhi ya'taqidu anna al-wahabiyyata mujassimah thumma yaqul ana la ukaffiruhum. Yang mana dia berkata, aku percaya bahawa Wahabi mujassimah, tetapi aku tidak mengkafirkan mereka. Kemudian kata Al-Harari, bal alladhi yashuk fi kufri mujassim huwa yukfar. Kata tuan guru dia, bahkan sesiapa yang ragu-ragu kafir atau tidak mujassim, orang tu aku kafirkan. Astaghfirullahaladzim. Kita kena tanya Ustaz Abu Syafiq, kalau dia bersetuju dengan guru dia, artinya dia kena kafirkan semua Wahabi. Kalau dia tak bersetuju, maksudnya dia pun dikafirkan oleh guru dia juga. Ini isu besar, jangan tepuk, harap tenang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, isu takfir saya nak sebut bukan isu mazhab. Ini isu yang menenjerang ramai orang.
Ahnaf telah mengkafirkan ulama mazhab Syafi'i dalam fitnah Qushairiyah. Pertembungan antara Asy'ariyah dan juga Hanabilah. Fitnah Qushairiyah. Ramai orang mati dibunuh kerana takfir, mengkafirkan antara satu sama lain. Saya nak sebut isu seterusnya apabila Ustaz Abu Syafiq tersebut tentang bid'ah. Tuan-tuan, kalau kita nak kata siapa ulas satu benda tu bid'ah, dia telah melakukan dosa ataupun dia telah ekstrim, artinya semua ulama besar ekstrim. Mana ada ulama yang tak bid'ahkan sebahagian amalan? Membid'ahkan sesuatu benda bukan ekstrim, itu keputusan daripada nas. Bahkan bukan sekadar malam nisfu Syaban, bukan sekadar sebagaimana contoh Ustaz Abu Syafiq sebut, ada benda yang lagi basic daripada tu. Baca Quran beramai-ramai dengan satu suara, baca ramai-ramai. Kata Imam Malik, sebagaimana dinakalkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, aku tak nampak orang buat ni di Madinah dan jangan buat. Itu perbuatan ahli Syam. Masalahnya, mengatakan bid'ah tu biasa. Sebab tu saya nak sebut, apabila berdepan dengan isu bid'ah, ada 3 metodologi. Macam kita masuk street fighting ke apa, ada 3. Satu warrior, satu lagi loser, satu lagi caca marba, dia pukul yang in. Siapa warrior? Al-Mawardi, An-Nawawi dan sebagainya di kalangan ulama besar. Apabila ulama mazhab Hanafi katakan solat istisqa bid'ah, Al-Mawardi bantah, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Apabila orang mazhab Maliki kata sujud kepada Hajarul Aswad bid'ah, Al-Mawardi lawan, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Ibnu Abbas pernah buat. Itu warrior, lawan dengan hujah. Caca marba pukul angin apa? Dia tak ada hujah, tapi dia pergi cari hujah yang tak kena tempat. Contohnya Zamihan Mazin. Jangan gelak. Ulama Wahabi Saudi kata maulid Nabi itu bid'ah sebab tak ada dalil. Kau nak katakan sunnah, terpulang. Tetapi apa dia buat? Dia bawakan nas yang kata iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Dia kata tengok, Wahabi sama macam iblis. Ya akhi, bersedih di atas kelahiran dan tak nak sambut birthday, dua benda berbeza. Budak kecil umur 9 tahun, kalau bapak dia kata kat dia, bapak tak suka engkau sambut birthday, sama macam orang barat, dia mungkin sedih. Dia kata bapak dia tak sayang dekat dia dan sebagainya. Tapi dia tak mungkin kata bapak dia benci kelahiran dia. Tak. Kalau logik budak kecil boleh faham, orang yang belajar agama tak boleh faham, maksudnya ada masalah dengan dia belajar agama tu. Itu metodologi kedua. Dia nak pukul tak ada hujah. Yang metodologi ketiga, loser. Loser ni macam mana? Kena tampar, gigi berdarah. Balik cerita dekat mak, dia pukul saya pecah kepala. Contohnya apa? Muhammad bin Abdul Wahab tulis surat kepada Sulaiman bin Suhaim. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, macam mana engkau kata engkau ikut sunnah, sedangkan engkau pergi ke majlis maulid, engkau bacakan maulid dan mereka melakukan perkara-perkara syirik di situ. Yang tadibuna li masyayikhihim, pergi sujud kepada syekh mereka, minta doa kepada syekh mereka. Engkau boleh pergi majlis yang syirik itu. Losernya mana? Muhammad bin Abdul Wahab, dia bukan kata semua maulid syirik, dia kata majlis tu in specific syirik. Datang Ustaz Abu Syafiq, dia bawa Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan majlis maulid. Tak ada kena-mengena, itu spesifik majlis. Jadi benda penting yang kita kena lihat apabila kita berbicara ataupun berbahas, kena pada tempat. Isu bid'ah, isu yang besar, semua ulama membid'ahkan. Yang paling benar apa nak buat? Siapa nak kata sunnah, dia buat. Siapa nak kata bid'ah, dia jangan buat. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq sebut, apabila ada hadis yang dhaif, boleh kata sunnah, katalah. Tapi siapa yang nak kata bid'ah, jangan marah. Demokrasi, passion apa engkau boleh cakap, orang lain tak boleh cakap. Dan jangan tambah-tambah. Bila dia kata bid'ah, kita jangan pergi tambah pula. Maksudnya dia kata engkau masuk neraka dan sebagainya. Tak. Dia kata bid'ah. Kalau itu tambahan, artinya Imam Malik lebih awal masuk neraka dah. Lebih awal tuduh orang masuk neraka. Berapa banyak amalan orang yang Imam Malik kata bid'ah sebab orang Madinah tak buat. Contoh yang Ustaz Abu Syafiq sebut tentang kenduri arwah sebagai contoh. Saya tak tahu Ustaz Abu Syafiq cerita panjang, tapi akhirnya tentang hadis Jarir, Abu Syafiq komen satu benda, bukan Jabir tapi Jarir, betul? Ya akhi, hadis tu jelas, bantah hadis tu. Kunna na'udu al-ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa sina'atu ta'am minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah orang mati wa sani'atu ta'am minan niyahah, dan menyediakan makanan selepas ditanam dia adalah niyahah. Niyahah artinya meratap. Nabi melarang keras meratap.
Tuan-tuan, siapa yang belajar ulum hadis, basic ulum hadis, dia tahu apabila sahabat kata kunna na'uddu, artinya merujuk kepada zaman Nabi SAW. Bantah hadis. Kalau kita betulkan Jarir dengan Jabir, dia tak membuktikan apa-apa. Ya, okey, dia salah sebut bukan Jabir tapi Jarir, dia membuktikan apa? Itu yang benda yang kita sebut tentang bid'ah. Kesimpulan saya tentang bid'ah, semua orang membid'ahkan sebahagian amalan. Bidun istisna. Bergeraklah ke hadapan dengan lebih matang. Kalau kita tak setuju, kita kata tak, bawa hujah. Jangan buat cara loser. Gigi berdarah bagi tahu kat mak kepala pecah. Jangan buat begitu.